terdarat kepada tajuk kita daripada buku kita ini, iaitulah Jalan Sehala Menuju Syurga, Imam Al-Qurtubi. Baik. Tajuk kita pada hari ini, saya nak sambung balik, tetapi sambungannya bukan di muka surat 25 dah, nak balik, nak masuk pada muka surat 26. Kita tinggalkan page terakhir itu, tak apa dah, cukup dah. Kita nak pergi page 26. Ya, memberkati majlis kita Ramadan yang penghujung ini. Kita ambil page 26, manfaat menziarahi kubur. Manfaat ziarahi Astaghfirullahalazim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim wal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh kita mula? Tepat 10.30. Ramadan melatih untuk jaga masa. Betul lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وأعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم.
hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna lailatal qadri fi hadha asy-syahril mubarak, innaka taqabbal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi yassir, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan nasihat memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat al-55. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di pagi 23 Ramadan yang penuh barakah ini, dan setelah memulakan kejap tadi dengan doa yang panjang yang diaminkan oleh tuan-tuan puan-puan semua, sengaja saya panjangkan doa tersebut kerana kita nak mengambil barakah Ramadan, tuhanya, nikmat Ramadan yang begitu besar. Kerana Nabi berjanji kepada kita betapa doa-doa dalam Ramadan Tuhan tidak tolak. Da'watus saimi la turaddu. Doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat wajar sekali dalam siang Ramadan tengah kita berpuasa, banyaklah di samping yang lain kita amalkan, Quran kita baca, doa munajat kita rintihkanlah pribadi, berjamaah, kerana ini merupakan satu rezeki. Rintihan munajat kita kepada Allah di atas apa pun maksud yang kita nak, yang tersirat lagi tersurat, Allah akan dengari, Allah terima, Allah kabulkan. Sementara pula amin kita ini bukan seorang aminkan, khalayaknya depan saya ramai puluhan orang, maka pasti di kalangan tuan-tuan ada barakahnya. Ada bukan tak ada. Tidak saya berkat daripada doa saya, keberkatan daripada amin puan-puan yang jaga solat, jaga ibadat, jaga Quran dengan penuh khusyuk, tawaduk Ramadan sepanjang hari malam siang, ibadahnya sempurna, doanya Allah terima. Jadi amin puan-puan itu dapat dikongsi oleh kita yang seramai hadir pada pagi ini. Inilah konteks Ramadan, satu bulan yang lambangnya menjadikan kita dalam keadaan sentiasa rahmat Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tolong amin, yang lain berdoa, yang aminkan itu Allah terima, maka yang lain pun dapat kebaikan sama. Allah tak hanya beri pada orang itu saja. Kalau kita doa berjamaah, jemaah dapat. Jadi itulah sebabnya saya panjangkan doa-doa macam tu, baik ketika saya berceramah duha, bahkan malam pun ketika tazkirah. Sekarang mengharapkan jemaah yang hadir puluhan ratusan itu, amin mereka diterima, dikabulkan Allah, maka saya tumpang tuah. Bukan sekaki, dua kaki lah. Kalau sekaki tak cukup, dua kaki sekali, menumpang tuah daripada doa dibacakan itu. Allahu Akbar, Allah musta'an, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab Ramadan dengan doa tidak boleh berpisah sama sekali. Ramadan dengan doa ini tidak boleh berpisah. Kerana istijabatud doa, penerimaan doa dalam Ramadan ini dianggap sebagai satu peluang keemasan. Tak kira malam siang lah, khus tengah-tengah kita berpuasa ini, tengah kita berlapar berdahaga. Taklah menafikan jam malam nanti lepas tarawih tengah malam pun Allah terima. Tetapi dengan berpuasa ini, tengah berlapar dahaga ini, maka keberkatan lebih. Kerana khusyuknya kita ketika sedang menaikkan ibadat puasa Allah, maka doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah saya bacakan tadi meliputi banyak benda tadi. Saya ingat saya baca doa tadi meliputi bab mohon keamanan, mohon keimanan, keselamatan, hidayah,
keberkatan hidup, rezeki dimurahkan, dijauh daripada mara bahaya, daripada hal menyulitkan kehidupan, kesihatan yang baik, dan semua itu saya rangkumkan dalam bacaan doa tadi. Jadi ya Allah Tuhan kami, terimalah dan kabullah rintihan munajat hamba-Mu ini yang amat mengharapkan daripada-Mu ya Allah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas pertemuan pada pagi ini yang sudah pun menghampiri detik-detik akhir Ramadan. Ya, hari dah masuk hari 23 hari Rabu. Jadi kalau ikut jadual dengan izin Allah, Rabu depan itu kita dah masa tu Syawal. Jadi pagi ini, minggu depan ni, tapi tunggulah pengumuman rasmi, ikut jadual yang ada depan kita lah. 1 Syawal, hari Rabu depan. Jadi pagi minggu depan ni dah kira hari raya dah. Dah tamat bulan Ramadan. Dah selesai Ramadan. 1 bulan telah pergi meninggalkan kita. Jadi kalau kita rezeki hidup lagi minggu depan, persoalan besar, apakah sempat tidak Ramadan akan datang. Dia ini Ramadan kita yang terakhir. Tidak kepada saya, pada puan-puan. Saya ada lagi tahun depan. Itulah maksudnya. Wallahu alam. Ya? Itulah hakikatnya. Jadi masa berjalan begitu laju, 23, 24, 25 akhirnya, Ramadan akan melabuhkan tiranya. Tersingkap tabir bulan ke-10 dalam bulan-bulan Islam, itu bulan Syawal. Wallah musta'an, kalau kita mohon bantuan pertolongan, dapat nikmat malam Al-Qadar dalam 10 malam yang telah berlangsung 3-4 malam lepas. Berbaki lagi 6 hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada orang mesej saya semalam, pagi semalam, sebab semalam cuaca redup, cantik. Ya, hujan pun tak ada, setengah kawasan tak lebat sangat. Hujan semalam kan, ya, redup cuaca. Ustaz, apakah ini tanda malam Al-Qadar? Dapat Al-Qadar. Saya kata jangan fikir sangat yang itu. Fikir selesaikan sampai malam akhir Ramadan. 10 malam ini konsisten. Jangan duk tengok cuaca, baik. Belah-belah Subang Jaya nampak ni. Kalau di Kelantan hujan lebat sampai tak nampak awan, atau panas terik bakal sampai hujan tak turun, habis. Kita fikir bukan malam tertentu, kita fikir 10 malam ni kita tunaikan ibadat. Fikir macam tu. Malam 10 ini tunaikan sampai malam akhir. Itulah haknya kita dalam mencari malam Al-Qadar. Yang berbaki serah pada Allah. Bila masa Allah tahu. Tapi kita buat ibadat konsisten. 10 malam ini tanpa kita cuai. Sekalipun dalam hati detik kita dah kita rasa semalam itu detik hati kita, tapi Allah tu lebih maha kaya dalam menentukan. Kita rasa kita di Subang Jaya, Shah Alam, tenang cuaca pagi, boleh jadi di belah negeri yang lain hari lain pula senang cuaca dia. Jadi persoalan sekarang, bila Al-Qadar sebenarnya? Yang berlaku pasti 1 daripada 10 malam. Jadi kewajipan kita 10 malam buat ibadat lah. Jangan jadi orang yang tersilap sangka memilih-milih. Sebab Nabi perintah kita bukan pilih malam. Nabi kata apa? Taharrau lailatal qadri fil 'ashr al-akhir. Carilah 10 malam itu. Nabi tak kata 2 malam. Nabi kata 10 malam itu carilah Al-Qadar. 10 malam. Itu hadis Nabi. Taharrau lailatal qadri fil 'ashr al-awakhir. Carilah Al-Qadar 10 malam. Nabi sebut 10 malam. Bukan 3 malam, bukan 2 malam. Betul tak? Jadi ambillah hadis sebagai peringatan 10 malam. Bila berlaku, Allah Maha Kaya. Itulah detik kita 10 malam. Konsisten sampai akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu satu peringatan lah. Kalau tidak, kita tuan-tuan, tak betul lah daripada sudut tindakan kita, ya, memilih-milih, sedangkan itu mungkin tak betul, salah, silap kita. Baik, 10 malam jagalah, amalah, buatlah ibadat konsisten untuk malam 20 sampai malam ke akhir Ramadan kita 29, 30, tengoklah bila diisytiharkan raya. Baik, saya tak nak bincang Ramadan hari ini. Kita darat kepada tajuk kita daripada buku kita ini,
iaitulah jalan sahala menuju syurga. Imam Al-Qurtubi. Baik. Tajuk kita pada hari ini, saya nak sambung balik, tetapi sambungannya bukan di muka surat 25 dah, nak balik, nak masuk pada muka surat 26. Kita tinggalkan page terakhir itu, tak apa dah, cukup dah. Kita nak pergi page 26. Ya, memberkati majlis kita Ramadan yang penghujung ini. Kita ambil page 26, manfaat menziarahi kubur. Manfaat ziarahi kubur. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Bila bicara bab kubur ni tuan-tuan sekalian, Ramadan ni berapa ramai di kalangan kita-kita yang telah pergi. Pagi ni pun jenazah ada sedang diuruskan sekarang. Ya, meninggal pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ada yang Allah izinkan sekadar 2 minggu Ramadan, Allah ambil nyawa. Ada orang Allah pertama Ramadan, Allah ambil nyawa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat akhir mereka ialah ke alam kubur akhirnya. Kita wallahu alam bila akan pergi. Itulah bila tengok jenazah ataupun kematian bulan Ramadan ini, detik hati kita bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, itulah ketentuan Allah yang tak ada siapa boleh menolak hakikat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Manfaat ziarah kubur. Para ulama berkata, sesuatu yang paling besar manfaatnya bagi hati adalah menziarahi kubur. Sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati ialah ziarahi kubur. Kenapa disebut tentang hati ni? Sebab kita, tuan-tuan, kita ingatkanlah diri masing-masing. Hati adalah merupakan raja kepada segala urusan kehidupan beragama kita. Hati adalah raja. Hati rosak, hidup akan rosak. Hati binasa, hidup juga akan binasa. Hati baik, hati yang hidup dan mulia, hidup akan sempurna. Hati ini merupakan kunci utama kepada seluruh kehidupan kita. Dan pemiliknya adalah kita. Hati kita, bukan hati orang. Kita tak tahu hati orang, tapi kita tahu hati kita. Sekarang pun kita boleh ukur balik. Niat kita sekarang apa di dalam hidup kita. Niat nak buat baik ke jahat. Orang tak tahu. Niat kita kejap lagi nak baca Quran. Niat kejap lagi kita nak sembahyang duha. Kejap lagi niat kita nak buat jahat. Contohnya, minta maaf sebut macam tu. Tak siapa tahu. Yang tahu adalah kita sendiri. Tetapi ada yang mengetahui tentang kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tentang hati kita, tapi Allah lebih mengetahui tentang kita dan hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang terahsia dalam hati kamu, apa yang terbuka pada hati jiwa kamu. Baik. Kata para ulama kita, ini pandangan-pandangan menarik, sekutip daripada 2-3 pandangan lah untuk menjadi titik penting dalam bicara sesuatu yang paling besar manfaatnya bagi hati adalah dalam kubur. Kata para ulama kita, termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Siapa buat catatan, buat catatan. Tulis catatan ini. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, segala pedoman dalam hidup ini bermula dengan hati yang suci dan murni. Hati yang suci dan bersih murni akan membuka jalan kebaikan. Segala pedoman hidup kita dari situ bermulanya. Betullah kita berniat. Niat itu di mana? Di hati, bukan di bibir. Aku nak pergi ke masjid kejap lagi. Orang boleh cakap, tapi dalam hati tertanam sebutan itu. Sekalipun tak cakap, tapi hati bercakap, kejap lagi nak ke masjid untuk berduha, untuk kuliah duha, untuk sembahyang zuhur contohnya. Jadi pedoman di hati kita penting, kata Imam Ghazali, untuk bawa kita kepada kebaikan.
Dan menariknya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Dia kata apa? Niat yang baik di hati, sekalipun belum dia lakukan lagi, niat di hati buat baik, tak buat lagi, Allah sudah catat satu pahala. Niat di hati, aku nak baca Quran sekejap lagi. Lepas selesai urusan ni, nak baca Quran. Dah tanam di hati nak baca Quran. Tak buat lagi. Niat yang baik sudah dicatat satu pahala. Sampai sebab kata Imam At-Tabari, sebab niat yang baik itu adalah cerminan kepada sesuatu yang baiklah. Cerminan pada yang baik. Walaupun tak buat, tapi niat tu ada. Nak buat baik. Baca Quran contohnya. Itu kebaikan. Allah tidak akan sia-siakan. Allah catatkan satu pahala, sekalipun belum dia buat amal tersebut. Baik. Tiba-tiba, niat dah buat. Niat dah ada, nak baca Quran. Tiba-tiba tak buat. Atas faktor tertentu. Mungkin amat sibuk, terlupa, ataupun ada hal yang lain. Tidak membatalkan pahala tersebut. Allah tak tarik balik. Tak jadi, tarik balik. Tak terbatal amal niat hati kita tadi. Tetap ada catatan kebaikan. Oh begitu, Ustaz, niat sajalah Ustaz. Kalau gitu, ya, niat sajalah. Kita nak bohong siapa? Allah bukan manusia macam kita, kurang cerdiknya. Allah lebih tahu rahsia kita nak bohong dia. Maknanya, bukan jalan kita nak niat saja sampai tak buat. Allah lebih tahu. Soalnya sekarang ialah, kita nak kekal macam tu sifatnya. Oh, niat saja. Niat. Serah pada Allah macam nak diukur pada kita. Nak ambil tingkat macam mana. Sebab itulah orang yang beriman, dia tidak dapat membohongi Allah Azza wa Jalla. Betullah ada ulama yang kata, ini pandang ulama lagi. Petikan dari beberapa tulisan tentang hati lah ni. Ya, sebab saya bila baca semua ini, nak buat rumusan. Sebab ada ulama yang kata, kecenderungan, dia panggil himmah bahasa Arab, kecenderungan. Nak buat benda yang baik, hati yang bersih tadi, dia tidak akan tersekat di jalanan. Orang tu bila ada hati yang baik, niat baik, insya-Allah dia akan buat. Tak buat sekarang, mungkin besok. Tak buat besok, mungkin lusa. Dia akan buat. Betullah kita kena niat dulu. Cuma macam tadilah, nak bohongi Allah, niat saja, serah pada Allah lah. Allah tahu kita nak bohongi dia, maka itu hak Allah nak tentukan. Tapi kita niat yang betul. An-niyatu sadiqatu, niat yang betul. Baik. Itu yang kedua kata Imam At-Tabari. Yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi tentang hati. Yang ketiga, kata Al-Imam As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi, dan tentang hati dikata apa? Hati adalah merupakan nadi kekuatan dalam sebuah kehidupan. Nadi kekuatan dalam sebuah kehidupan. Maka bila hati itu nadi kekuatan dalam sebuah kehidupan, maka jadikan hati itu hati yang sentiasa bersih dan suci. Itu kata As-Samarqandi. Nadi penting pada kehidupan. Jadikan hati bersih dan suci. Sementara yang keempat terakhir, ada 4 pandangan di sini, saya petik daripada kitab tertentu. Yang keempatnya, pandangan daripada Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak. Dia kata apa? Dia kata, perjalanan seorang mukmin, perjalanan hidup seorang mukmin amat bergantung di atas hati yang hidup, bukan hati yang mati. Amat bergantung atas hati yang hidup, bukan hati yang mati. Hati yang hidup akan membawa kepada pahala, hati yang mati
akan bawa kepada dosa. Itulah perjalanan kita sebagai mukmin. Bila hati hidup, ia akan gerak kita kepada pahala. Kalau hati mati, ia akan bawa kita ke jalan dosa. Ini pandangan Ibn Al-Mubarak. Menarik pandangan beliau. Dan betul, tepat sekali. Bila hati hidup, dia akan bawa kita jalan pahala. Dia akan iring kita ke jalan kebaikan dan pahala. Hati hidup. Datang mengaji, datang dengar ceramah, datang berdoa, datang buat solat duha. Tapi kalau hati mati, tak ada cahaya iman dan agama, bawa kita ke jalan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya hati ni macam Waze lah dalam saya punya rumusan. Itu musa saya tu, bukan daripada mana-mana tu. Musa saya kata hati adalah Waze kepada sebuah kehidupan. Dia bawa kita ke mana kita nak tekan dia. Kalau hati kita dah mati, sakit, dia bawa kita lorong yang salah. Kalau hati kita hidup, tekan dia, buat hidup yang betul. Hati. Waze kepada sebuah kehidupan. Baik. Itu rumus saya tu, bukan daripada mana-mana tulisannya. Hati adalah waze kepada sebuah perjalanan kita. Macam kita waze lah. Tekan lokasi kita nak pergi, dibawa kita ke tempat kita nak tujui. Walaupun 1 jam, 10 jam pun sampai insyaAllah. Itulah hati. Sebab ada ke jalan buruk atau ke jalan yang baik. Wallahualam. Baik. Jadi di sini ada 4 rumusan tadi. Natijahnya ialah, kata para ulama kita, sesuatu yang paling besar manfaat bagi hati adalah ziarah kubur. Soalnya sekarang ialah, nak diri hati cara mana? Banyak cara. Baca Quran, hati terdidik. Sedekah derma, hati terdidik. Istighfar taubat, hati terdidik. Kita zikir tasbih tahmid, hati hidup. Banyak cara dia. Tetapi salah satu amalan utama kata para ulama kita ialah ziarahi kubur. Saya duduk termenung. Termenung bukan termenung apa ni? Termenung, kenapa disebutkan antara yang paling besar manfaat ialah ziarah kubur untuk bersihkan hati. Tak cukup baca Quran ke? Baca Quran surah ke surah macam Ramadan sekarang. Ada yang dah tamat, dah khatam pun. Ada belum khatam, dah hampir nak khatam contohnya. Tak khatam pun baca Quran juga. Hati bersih insyaAllah. Ada beberapa kita yang infak sedekah derma, tu tabung-tabung berjalan. Masjid dan surau, tabung dewan ni pun kita beri. Bersih juga. Tak cukup ke? Dia begini. Amal-amal seperti sedekah derma dan seumpamanya, baca Quran, itu adalah satu amalan one way. Ini tafsiran saya, dengar dulu. Itu amalan one way. Sebab kita baca Quran, pegang Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 30 ayat selesai. One way itu. Kita pegang Quran, kita tengok Quran, baca dan selesai. Sedekah derma, nak tabung, keluarkan duit RM10, masukkan tabung. One way. Kalau ziarah kubur, two way. Kenapa two way? Kita ziarah kubur, kita akan tengok dalam keadaan orang telah meninggal dunia. Kita belum lagi. Tengok kubur, kita akan terasa dan perasan berapa ramai dah meninggal dunia. Kubur ini besar. Mungkin ada ribuan sudah pergi. Contohnya. Tuwi itu. Tuwi dengan mana kita insaf. Di kalangan mereka mungkin kawan, teman, taulan. Kita, sahabat handai kita, mungkin mak ayah kita di kubur itu. Itu way yang pertama. Way yang kedua apa dia? Kita bila ke kubur, kita insaf. Kita juga akan jadi penghuni bila-bila masa sahaja. Tidak hari ini, mungkin besok. So, saya kata, two way. Ziarah kubur menginsafkan kita banyak perkara. Salah satu ini adalah kubur kita terasa sangat. Ribuan sudah mati. Dan mungkin mereka itu ada anak kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita. Mak ayah kita pun kawan-kawan kita, kita kenal tak kenal. Tak kenal pun,
tahu di situ ada penghuni yang sudah ramai telah pergi. Ingatan kita ke situ. Kedua, kita akan ingat kita pun inilah tempat akhir kita setelah akan datang. Inilah rumah kediaman kita satu hari akan datang. Nak tak nak, inilah kediaman kita juga di hari satu hari akan datang. Tak hari ini, mungkin besok lusa tulat. Tu way. Jadi bila tengok kubur ini, kegementar hati lebih terasa. Lebih terasa. Kita baca Quran, menangis pun tidak. Kita baca Quran mungkin tak menangis baca satu syurga neraka sebab tak faham. Sekadar baca, dapat pahala. Berkat ada, rahmat ada, pahala dapat. Baca dia tak baca. Setengah terima. Nampak tabung anak yatim. Khulul lah. Tak menangis berantak pun. Tapi tengok kubur, dia lain. Juga kita boleh terasa. Sebab kematian sesuatu yang memang manusia rasa ketakutannya. Betul tak? Jangan cakap tak pernah rasa takutlah tuan-tuan sekalian. Ketakutan akan kematian tetap dirasa semua orang. Dia bukan takut nak mati. Takut persiapan amal tidak cukup. Tengok kubur, hal kematian, tengok orang mati, dan hati berkata, aku ya Allah kalau mati saya ni banyak dosa lagi ni. Ilmu tak seberapa. Amal tak lengkap. Dia takut mati bukan takut hal mati tu. Takut sebab amal tak sempurna. Dia takutkan mati, tak ke mana. Mati kematian lah. Tapi yang kita takut ialah amal kita. Dosa yang tak terampun lagi. Ibadat yang tak sempurna lagi. Taubat belum sempurna lagi. Amal soleh tak banyak lagi. Itu takut tu. Keampunan belum capai penuh lagi, dengan orang dosa banyak lagi contohnya. Bila tengok kubur, jiwa kita lain. Itulah two way, bukan one way. Ini tafsiran saya ni, ya. Saya puati, saya renung. Jadi munasabahlah kata ulama kita, sesuatu yang paling besar manfaat bagi hati Allah ziarahi kubur. Maka tengok kubur saja, ziarah kubur, jiwa kita akan terasa. Kematian telah pergi berlalu, ramai sudah mati, aku juga akan mati pada bila-bila masa. Dengan itu, hati akan hidup, hati akan bercahaya, hati akan suci bersih, hati mula insaf dan sedar. Jadi kalau kubur hati tak, kalau pergi kubur hati tak bersih juga, payah. Ziarah kubur tapi hati tak bersih, tak mulia juga, wallahu a'lam, kata apa tak tahulah. Tabiatnya, bila ziarah kubur, hati kita mula bercakap-cakap. Aku ni dosa banyak, tak terampun lagi dosa-dosa lama yang baru, pahala tak banyak-banyak lagi. Itulah sebabnya, kata pengarang kitab kita ini, Allahu Akbar. Itu paling besar manfaatlah ziarah kubur. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya pernah sebut dalam kuliah ini sebelum ni, dalam padim-padim awal lagi. Nabi sendiri SAW, bila selesai sembahyang subuh di masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kerap kali hari-hari Nabi pergi ke ziarahi kubur Al-Baqi'. Sehingga ada sahabat tengok Nabi duduk berlama-lama. Kita tak boleh nak faham bagaimana seorang Nabi Rasulullah yang tak ada masalah dosa, tak ada kekurangan, hati bersih sentiasa, tapi Nabi merapati kubur untuk mengambil iktibar dan peringatan. Kalau Nabi begitu keadaannya, merasa insaf akan kematian yang baginda juga rasai hakikat kematian, apalagi kita. Kemudian yang keduanya, saya pernah sebut dalam kuliah ini sebelum ini, selama-lama daripada mula mukadimah kitab lagi. Kita di saat
Kalau kita rasa hati kita keadaan tak berapa nak ceria, akhlak kita makin merudum, iman kita makin tak berapa nak settle, amal kita tak macam tak berapa nak kukuh, ada something wrong kepada kita dalam hidup, pergilah kubur sekejap, ziarah dan ambil keinsafan. Kalau hati tak tenang, banyak masalah, pergi pasar malam, lagi tak tenang hati. Lagi bercelaru. Jiwa tak tenang, masalah banyak, tak tenang macam perkara, pergi shopping center, lagi huru-hara. Bolehlah pergi duduk termenung setengah jam, shopping center, cari kedai makan. Selesai balik tu, tak tenang balik. Bukan tempatnya. Kita tenangkan hati, ingatkan balik, aku ya Allah, kenapa hati jadi macam ni? Amal tak seberapa, ibadat tak seberapa, iman tak dijagai dengan betul, kerja ibadat malas nak buat, Quran tak nak baca. Ziarah kubur. Ambillah kesempatan. Ya tuan-tuan, kita lebih terasa. Kerana kubur dengan kita, dari sudut nak insafkan hati, lebih cepat kita lebih terasa, merasai meras dan terasanya. Sementelahan pula kalau kita dapat ziarah kubur dan tengok orang mati sedang dikebumikan. Sebab tu dalam hikmat kita beragama, ini pun saya sebut, tak pulang balik tak apalah, sebab kita dalam Ramadan kita nak peringatkan apa telah kita mungkin lupa dan lalai. Dalam konteks agama kita Islam, kita diminta disunatkan ziarah orang mati. Kemudian sebaik-baik ziarah kita tunggu sampai dia dikebumikan. Daripada ziarah kematian, solat atau mati dan sampai ke tanah kubur. Dalam agama disunatkan begitu. Bermula dengan ziarah, kemudian solat atas jenazah, iring jenazah ke kubur. Dalam agama, tiga ini Nabi ajar kita untuk kita dapat lakukan. Tak dapat macam mana? Hanya ziarah saja. Okey dah tu. Ziarah tak dapat tapi masa solat ada. Alhamdulillah dah. Solat tak dapat tapi kubur pergi. Alhamdulillah. Tapi dapat tiga-tiga ini terbaik. Daripada mula kematian ziarahi, solat dia tunggu sampai solat selesai, kemudian sampai ke tempat kekuburan. Kenapa Nabi sebut sampai begitu? Detik saat kematian dia ziarahi. Saat orang sedang solat, dia datang solat bersama. Sedang orang tu, dia pergi tengok. Banyak manfaat tuan-tuan. Terutama kalau kita dapat ziarah orang mati sampai ke liang lahat, ke kubur, kita akan tengok dengan mata kepala kita. Jenazah diangkat, di liang lahatkan, dalam keadaan kubur yang sempit. Kita lihat situasinya. Kemudian tanah-tanah menutup tanah kubur tersebut. Yang 1 jam tadi jenazah nampak secara fizikal, sekarang sudah ke dalam tanah buat selama-lamanya. Tak nampak lagi dah. Semua itu bukan tengok dengan mata kasar saja, dengan mata hati itu. Allah, jenazah ini masih hidup dulu, berjalan sana sini hidup, dalam tengah-tengah keluarga, sebagai seorang anak kepada ayah, sebagai ibu kepada keluarga, seorang ibu kepada anak-anak. Dia dulu seorang yang hidup, makan, minum, berumah tangga. Hari ini, kejang kaku jenazahnya sudah sebagai lahat. Kita fikir tu, dari mata mana tak tumpah, hati mana tak insaf. Sebab apa yang berlaku pada jenazah, itulah kita sebenarnya. Itulah kita. Saya sebut ini sebab saya rasa pengalaman yang saya cuba ambil. Daripada jenazah, kita tengok orang telah mati. Solat, iri ke kubur. Kita dapat baca kita tu, aku samalah keadaannya. Satu hari, aku macam ni seorang afiat, terbujur kaku. Tak bercakap, tak bersuara, tak melihat, tak mendengar. Kejam kaku tubuh. Satu hari, aku disolatkan. Terlentang sebagai jenazah. Dan sampai masa aku diangkat yang lahat, dikembalikan sebab dibuat selamat. Semua itu adalah cerita tak kita, bukan orang lain. Hikmah dalam Islam tu banyak sebenarnya. Kenapa Nabi suruh kita buat macam tu? Sebab nak ambil iktibar
keinsafan dan pedoman kepada kita sendiri. Baik. Semampu kita lah. Ada orang yang boleh iring jenazah sampai ke liang lahat, baguslah. Terutama kalau jenazah ibu ayah kita lah, pastilah kan. Tak ada orang yang jenazah mak dia, setakat dia tengok saja, mak babai lah nak balik kampung, nak balik. Tak ada, dia akan iring sampai liang lahat. Tapi, semampu kita juga kalau ada jenazah kawan kita yang jiran taulan, buatlah benda yang sama. Ambillah ingatan. Supaya dapat kita ambil pedoman-pedoman yang sebaiknya. Baik. Apabila hati selesai, mukadimah ni panjang sikit sebab kata-kata ini menarik sesuatu paling besar manfaat bagi hati ialah ziarahi kubur. Pegang yang itu. Pegang. Boleh puan-puan tulis balik kata-kata ini, WhatsApp kepada kawan-kawan teman taulan kita. Ulama berkata sekian-sekian, tulis balik, hantar untuk peringatan buat diri kita dan orang-orang yang kita kenal, kita tak kenal, insyaAllah. Tapi bimbang kita tak, kita hantar benda macam ni, orang timur, nak mati kawan aku ni. Tak pernah hantar pula mesej macam ni. Tu yang payah tu tak? Ya, kita tulis mesej macam ni, hantar kepada grup WhatsApp, dia baca. Kak Limah hantar mesej apa ni? Kak Limah lagi. Kak Limah mana tak tahulah ni. Biasa tak hantar mesej ni, nak mati Kak Limah agaknya. Itu yang takut tu tak? Takut orang doa kita mati. Tak. Dengan bimbang lah, insyaAllah. Apabila hati telah menjadi keras, tengok tuan-tuan ni, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengobatinya. Tengok ni, kitab ini tuan-tuan, kitab yang bersifat dalaman, menyentuh tentang soal dalaman kita punya peribadi. Al-Qurtubi ni tuan-tuan memang begitulah sifatnya. Dalam kitab beliau, tulisan beliau menyentuh hati. Benar kata-kata beliau. Apabila hati menjadi keras, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengobatinya. Makanan keras, apa cara nak buat? Daging yang keras membatu. Ya? Perempuan faham sangatlah. Nak masak petang nanti, dah frozen lama daging tu, adalah cara untuk melembutkannya. Ya. Mudah ialah. Tetapi untuk obat hati yang keras ini bukan semudah itu sebenarnya. Batulah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah dikata apa? Sebenarnya hati yang keras membatu, sekalipun keras macam batu sekalipun, boleh dilembutkan kalau kena caranya. Bagaimana batu yang keras, air duk terjun turun hari-hari, lekuk tak? Lekuk kemudiannya. Air bertitik, ya, bukan terjun sangat kuat pun, bertitik, tep, jaga ke batu, lekuk akhirnya. Tak kuat pun, dia melekuk. Kekuatan air tadi, dia boleh jadikan batu jadi lembut juga akhirnya. Tak teruk sangat berlekuk, tapi nampak lekuk tu. Titik hari-hari. Air itu membasahi batu yang keras. Ini falsafah Imam Ghazali. Dia kata, demikianlah. Kalaulah batu yang keras dilekuk kerana air tu duduk menitik, membasahi batu tadi, demikianlah hati yang macam mana kas membatu, boleh dibentuk kembali, dicahayakan semula, hidup kembali. Bagaimana kata beliau, air yang lembut tadi, air itu ibaratnya apa? Ilmu, iman. Ini kata Imam Ghazali ni. Satu tulisan beliau, lama tulisan. Saya pun duk baca lama dah. Diibaratkan macam tu. Tengok ada kata, satu batu yang keras, bila air itu duk turun, hari-hari, beribu kali, pelopop turun. Akhirnya batu kan lekuk. Kelembutan air tadi, air tak keras kan? Air mana kerasnya? Lembut memang begitu sekali, tapi dia turun. Akhirnya, demikianlah kata beliau. Dalam agama ini, hati yang keras batu macam mana pun,
Seorang tu dah buruk sangat akhlaknya, jahat sangat akhlaknya, dah buruk sangat dah perangai. Kena kati dah memang keras membatu dah. Lebih tu berbatu lagi. Ada kelembutan yang boleh melembutkannya. Batulah antara yang melembutkan apa dia? Ilmu berair yang akan turun ke atas batu. Ibarat iman akan turun atas batu itu. Batulah ada ulama yang kata, air itu kalau kita tengok secara fizikal, air lah kan. Tapi air itu ibaratnya sebagai satu cahaya ilmu yang boleh turun ke hati manusia, boleh membina manusia kembali. Maka orang yang macam mana dah rosak hati, rosak jiwa, belajarlah. Pergi belajar. Duduk dengan ilmu. Boleh berubah tak? Boleh berubah. Hati dah keras, sembahyang tidak, malas beribadat, jahat maksiat banyak. Mari belajar. Duduk. Tak duduk ada panduk belakang sekali. Sambil kat di belakang, contohnya. Bukan Tuhan ni. Mari duduk belakang, duduk dengar saja. Buat tak tahu pun tak apa. Dengar ustaz cakap pun, tengok dinding, duduk kira berapa lampu. Berapa mic yang ada, berapa. Datang. Duduk hari pertama, kedua, tiga, keempat. Lama-kelamaan cahaya ilmu akan percayalah. Sebab itulah kata para ulama, li'annal ilma nur, kan itu cahaya. Cahaya siapa tu? Ilmu cahaya Tuhan. Bukan cahaya ustaz-ustaz duk sambil ceramah. Bukan cahaya ustaz Nizam duk mengajar tafsir tadabbur. Dia menyampaikan ilmu tadabbur Quran. Tapi ilmu itu cahaya Allah. Pemilik ilmu Allah Azza wa Jalla. Saya bercakap sekarang, bukan ilmu saya. Ilmu daripada Quran dah hadis. Bab mati daripada siapa cerita? Quran bagi tahu. Bab mati siapa begitu? Hadis bagi tahu. Jadi apa yang sampai ilmu Tuhan. Dan boleh masuk dalam hati manusia, boleh masuk. Siapa dengar, walaupun tak dengar cap kali, orang tak dengar pertama, tak berubah, dengar 10 kali. Dia akan mula terasa. Hati dah mula bercakap-cakap kepadanya. Kamu dengar tak sekian-sekian? Akhirnya dia akan berubah. Mula-mula datang ke kuliah, duduk belakang sekali. Kuliah ke-8, duduk tengah-tengah. Kuliah ke-30, depan sekali. Ada depan ni, dulu belakang-belakang ni. Dulu belakang-belakang, dulu belakang ni. Tak percaya tanya kita. Tapi sekarang ke depan sekali. Saya bimbang satu hari, dia pula di sini. Tak apalah. Ustaz belakang pula, dia penceramah. Tuan-tuan sekalian, jangan bimbang. Batulah saya ini mengambil pandangan Imam sebab mereka kata, lekuknya batu yang begitu keras, kerana air tu menitis itu, bayangannya macam itulah. Sebab tidak ada orang tak boleh berubah. Hari ini kalau orang kata, dia tu jahat sangat, tak berubah dah. Apa? Siapa awak nak kata macam tu? Dia tu teruk sangat, tak sembahyang, saya tahu tak sembahyang. Jahat dia, tak berubah dah. Siapa awak nak kata macam tu? Sebab kita bukan ada hak untuk kata kepada orang yang tak berubah sekarang. Sebab hatinya milik Allah. Jiwa milik Allah. Allah tahu nak susun kehidupannya macam mana. Jadi, dia tersedar daripada kesilapan, bukankah dia belajar agama saja? Kan satu benda saja. Ada orang, ini cerita pengalaman daripada kawan-kawan yang cerita kat saya dan pengalaman saya nampak betul. Kerana kita ceramah lama dah puluhan tahun, tu. Ada orang yang satu masa dalam tu langsung tak buat benda baik. Tak buat benda baik. So sembahyang, tak nak sembahyang. So tak, memang tak baik. Hati kerana tu. Tapi satu hari, berubah. Berubah totally. Antara kes yang sebenarnya kawan kita ni, kawan pengalaman dia dengan keluarga, berubah malah kerana apa? Kematian ibunya. Bila meninggal ibu, mak dia meninggal, dia punya keinsafan air mata tumpah tu, berubah totally keesokan hari dosa dan tolaknya. Tak apalah dia berubah kerana ibunya mati tu, kita tak kira lah. Dia bersudut. Mungkin dosa dengan mak ni, itu dosa dia. Tapi dengan mak meninggal, macam mana tak tahu Allah campakkan keinsafan. Dia mula berubah. Mungkin berkat doa mak tu yang sebelum meninggal. Berubah. Jadi orang pun cakap, dia berubah. Mak meninggal lah. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam agama ini,
Ada orang yang kita nampak teruk, kita bukan hukum dia dengan keterukannya. Kita hukum dengan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ubahlah hati jadi baik, jadi kawan. Itu patutnya. Mudah-mudahan doa kita Allah berkati, satu hari dia boleh berubah kerana berkat doa kita. Walaupun kita tak baca banyak doa pun, sepatah je, tapi tak hidayah. Dia terima hidayah. Saya pernah, ini cerita lama, siapa-siapa duduk dengan ceramah dah belasan tahun. Ni cerita belasan tahun sungguh ni. Kalau Cik Mansur dia pernah rakam lama-lama, dia boleh semak balik apa cerita ni. Tapi kalau dia merakam 5 tahun, ke belakang tak jumpa lah cerita saya ni. Tapi siapa yang pendengar, dengar. Saya pernah cerita tuan-tuan, ini hamba Allah memang jumpa saya sendiri. Satu hari. Dia memang orang sembahyang tak jaga. Ini kita ni, 4 perkara ni, 4 cara ni boleh sampai lebih tak habis ni. Tak apa, tak habis kita sambungkan datang. Cerita kena cerita juga ni. Hamba Allah ni A ni tuan, nama A lah. Dia ni tuan-tuan tak pernah kenal wuduk, tak pernah kenal sembahyang. Ya orang bila tak kenal wuduk, tak kenal sembahyang ni memang teruk lah kan. Teruk lah, peribadi teruk. Kalau tak sembahyang ni teruk tuan-tuan. Wuduk tak kenal, masjid tak kenal. Satu hari, dia daripada nak balik daripada pejabat ke rumahnya, dalam urusan kerja, Allah ujinya, sakit perut. Sakit perut, main-main sakit perut tuan jangan. Jenayah besar sakit perut ni. Tak tahan. Ya. Jam jalan. Ini berlaku ni. Orang tu jumpa saya kemudiannya. Jam jalan. Di jalanan sakit. Dia dah jadi macam hilang arah dah. Nak berhenti di mana ni? Tiba-tiba terpandang laluan masjid depan. Dia pun ambil jalan secara tak betul lah kan. Minta izin sampai. Dan ketika itu dah maghrib. Memang balik pejabat. Hampir maghrib lah kan. Dia on the way pejabat. Terus masuk ke masjid. Orang tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Dah hampir nak sembahyang sebelum maghrib. Dia tu ke toilet dah. Dia berhenti ke toilet dah. Selesai tolak qadha hajat semua sekali. Lega lah. Dia bukan habis toilet, habis apa ni, setelah qadha hajat dia nak pergi sembahyang. Dia tak sembahyang. Tu naik kenderaan. Takdir Allah SWT, ketika nak naik kenderaan itu, ceramah sedang bermula. Baru bermula, lebih kurang bermula lah. Setelah orang tengah sembahyang, kemudian toilet itu bermula ceramah. Kedengaran suara penceramah bercakap tentang apa? Tentang isu neraka syurga. Tajuknya neraka syurga. Tentang, ada tafsiran lah. Pentingnya, dia dengar. Dia nak kata, atau dia macam terkesima, terkejut. Tuan-tuan, dia duduk di kenderaannya. Dengar sampai tamat ceramah. Dalam kenderaannya, dia buka tingkap, duduk, dengar. Ceramah selesai, dia tak solat, balik kan. Tetapi nak cerita kesan ceramah tadi dah mula masuk dalam hati jantungnya. Syurga, neraka, betul ada tafsiran. Kena pada waktunya dah masuk. Sepanjang dia berkenaan, dia menangis. Air mata mula tumpah. Orang kata anak, air mata jantan agaknya tumpah sampai ke rumah. Ingat balik kata penceramah tadi. Kebetulan besok, hari Minggu, hari Sabtu, tak kerja. Okay, tak kerja. Dia malam tu tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Ingat balik, seolah ada satu degupan, dentuman dalam hatinya. Masuk dalam hati dia. Syurga neraka ni. Tak tidur malam. Awal pagi dia bangun awal. Bukan tahajud, bangun terkejut. Tetapi Allah punya takdir, dia keluar pada rumah, tekadnya nak cari surau. Tuan-tuan sekalian, manusia ni bila Allah bagi dentuman hati untuk berubah, Allah berkuasa. Sebab Allah pemilik hati. Allah bila hati kita ni tuan-tuan, Allah maha berkuasa penuh. Dia keluar pada rumah awal, dia tak pergi surau sebelah rumah dia. Dia pergi surau yang agak jauh daripada kuasa rumah. Sebab kalau dia fikir pergi rumah surau sebelah dia, nanti Tok Imam terkejut. Tengok tak pernah mari. Ni apa, nak mati kan ni orang ni? Dia kata, saya pergi ke kawasan
surau yang jauh, kawasan taman lain. Duduk di surau. Surau ke masjid, surau. Dia follow orang sembahyang. Dia follow lah subuh. Duduk di belakang-belakang. Selesai orang sembahyang. Semua sekali. Itulah bagi tak ada kuliah apa agaknya. Dia termenung di dinding surau. Termenung lah. Dia pengumuman semalam tak selesai lagi ni. Seolah ada satu benda masuk dalam hati jantungnya. Terfikir dia usaha dengan Allah SWT. Dia orang muda lagi. Tuan-tuan. Akhirnya termenung tu, sampailah dia macam menangis. Seorang diri, air mata nampak mengalir. Termenung. Dia datang seorang tua. Tanya, saudara kenapa ni? Saudara pada mana ni? Sebab memang dia tak kenal sebab dia pergi ke Korea itu. Saudara dari mana ni? Menangis sakit ke? Jadi kata sahabat kita ni yang ni dah mula terasa keinsafan. Dia pun air mata dia mengalir. Memang mengalir dia menangis. Dia tengok wajah orang tua ni. Tak, saya tak sakit. Saya terfikir banyak benda. Lepas tu kata orang tua ni, kenapa macam ni? Tak ada apa. Dia tanya balik orang tua ni. Yalah orang tua sungguh. Ya, bukan orang muda, orang tua sungguh. Tapi tua taklah tua sangat tu kot. Siapa tuan? Kata orang tua ni, saya imam surau ni. Dia jadi imam, dia pun seronok lah. Dia pun bangun, dia kata dia peluk, dia kata saya ni banyak dosa. Tu dia mula bercakap. Sebab imam kan, saya banyak dosa, saya tak sembahyang, saya sebenarnya banyak dosa. Boleh tak tu imam, dia kata, beritahu kepada siapa-siapa saya boleh hubungi untuk saya jadi orang baik, saya nak mengaji, saya nak belajar ilmu. Imam kena siapa-siapa. Imam pun ambil telefon, tengok-tengok nombor, itu yang bagi nombor saya tu. Itu cerita sebenarnya. Dia bagi nombor saya. Dia cerita saya tadi, saya rekod awal tadi sebab cerita daripada sahabat tadi. Tapi ceritanya, imam bagi nombor saya. Nombor saya. Saya baru satu on the way daripada kuliah subuh lah. Dan 7 lebih begitu. Ini cerita 11 tahun dah. Tahun 2000 lah saya ingat. 10 tahun, 20 tahun lah. Betul-betul cerita lama. Nombor saya. Sahabat ni, terima kasih tu imam, saya, dia call saya tengah driving. Saya begini, saya biasa kalau nombor tu nombor yang tak ada rekod dalam simpanan, saya tak jawab mudah-mudah. Kalau orang nombor katalah, Kak Salwa, jawablah. Kalau orang nombor Kak Salwa kan, jawablah. Tapi kalau nombor tu, saya tak untuk sebab tengah driving pun. Biasanya tempat saya, kalau orang telefon, saya untuk tujuan ceramah, nak jemput, biar dulu. Mesej saya terima. Tapi 3-4 kali call. 3-4 kali call masuk. Saya kata ini ada penting kot. Saya pun tengah drive berhenti. Jawab call. Sekitar pukul 7 lebih, pukul 8 begitu. Pukul 8 lebih lepas subuh. Saya on the way daripada satu kawasan. Saya kata siapa ni cakap ni? Minta maaf. Dia kata ini Ustaz Ruslan ke? Minta maaf Ustaz. Saya betul lah saya. Saya Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Boleh tak Ustaz? Saya nak jumpa Ustaz sangat-sangat. Saya kata sudah. Punya mata menangis. Laki-laki lah, bukan perempuan ni ya. Akhirnya saya kata minta maaf, saya hari ni hari Sabtu, saya ada urusan dan nak pergi ceramah luar kawasan tengah hari nanti, hari Sabtu. Minta maaf tak dapat. Ginilah saudara kata nak jumpa saya sangat penting Ustaz. Saya nak tahu Ustaz banyak benda, saya nak jadi orang baik-baik. Doakan saya lah. Ginilah jumpa saya hari Senin, kata di pejabat saya hari Senin. Datang pejabat saya di UM. Sebagi time masa kat dia, sekali-sekali tengok jam saya, pergi pagi. Tuan-tuan, saya pun tak boleh cakap panjang. Saya kata, jumpa saya sini insyaAllah. Kita jumpa, datang pejabat saya. Sini kat mana kata? Dia tinggal sekitar dia lah. Taling, tak jauh mana. Okey, UM Bangsa. Jalan Patah Baru. Akhirnya, hari Senin, saya sampai-sampai, dia dah ada menunggu depan pintu pejabat saya. Saya perasan. Saya kata, saudara yang call saya ke? Ya, Ustaz. Okey. Masuk dan bilik saya, duduk depan saya. Dia cerita lah. Cerita sejarah dia, latar belakang dia, sekian. Dia engineer.
Kalau kau sekian-sekian tak pernah sembahyang, tak pernah wuduk. Saya cerita tadi lah. Dia cerita dia tadi yang dia pada sakit perut tu. Dia cerita pasal itulah yang saya cerita kat tuan-tuan tadi tu. Itulah ceritanya yang saya tahu. Dia cerita jumpa ia mendapat nama ustaz. Tuan-tuan sekalian. Saya kata kat dia, akhirnya Allah sayang pada saudara. Allah sayang pada saudara. Allah suntik hati dengan keinsafan. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Orang tu pada hari ini memang orang yang adabnya mulia, akhlaknya tinggi, dah beranak pinak tanpa cerita siapa-siapa. Alhamdulillah. Detik itulah berubah. Dia cerita tadi, daripada cerita-cerita saya lah tu, nombor saya. Saya pun dalam hati saya kena ke aku nombornya. Tu Iman tak nombor lain kot. Tapi tak apalah. Saya bercakap dengan dia hati-hati. Kemudian, dia datang pejabat saya setiap kali, saya pun beri kitab macam-macam kat dia lah. Buku-buku agama yang saya dapat daripada Perkim, daripada pelbagai itu, antara Quran terjemah macam-macam. Yang penting tuan-tuan, nak cerita dia apa dia. Manusia ini, hati keras membetul macam mana pun boleh berubah, sebab ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita ni, yang dah elok ni, lagi doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang dah elok ni, elok belaka dah ni. Ni wajah-wajah ahli Al-Qadar belaka dah ni. Nampak ceria, dapat Al-Qadar dah ni. Dapat dah, jadi malam tak sembahyang kot. Jangan. Sampai 10 malam akhir. Ustaz kata macam tu malam ni, confirm rehat lah. Dah, sampai malam akhir. Jangan tinggal ibadat. Buatlah taubat istighfar dengan taubat macam-macam baik. Kita yang dah, insya-Allah, dah berlaku baik ini, pun lagi kita kena minta pada Allah apa dia? Kekuatan hati dan jiwa kekal dalam iman, istiqamah. Patutlah kita tuan jangan ukur orang sampai tak kita rasa tak ada harapan dia. Kita ni, hadis Nabi sebut tak? Kita belajar hadis Nabi sebut tak? Satu hadis. Cuba ingat balik. Saya baca dalam bahasa Melayu terjemah ni. Seorang manusia itu, dia jadi ahli syurga, sedangkan dia sedekah dengan neraka sebab dia Allah ubah hatinya. Ada orang sedekah dengan syurga, Allah ubah ni jadi ahli neraka. Ada dia tu? Pernah dengar tak dia tu? Tak dengar? Lepas raya kita akan bawa ke dia. Ada hadis Nabi sebut tak? Innal abda la ya'mila orang tu dia dengan syurga dekat sangat dah. Tak dekat apa, mengaji duha lagi, memang baca Quran. Tetapi sejengkal lagi berubah hatinya, dia jadi ahli neraka. Tengok tuan-tuan, kita ni kena minta kepada Allah kekuatan hati, minta kekal. Ada orang pula dengan neraka sejengkal je, tapi berubah dia kerana kebaikan jadi ahli syurga. Hadis tu bermakna kita ni kalau macam mana baik elok sekalipun, tambah kali kebaikan kita. Minta mati baik kebaikan. So ada orang yang dah buat baik dalam hidup, tiba-tiba penghujungnya, Masya Allah, murtad daripada agama. Alhamdulillah. Padahal apa dia tak buat. Betullah kita kadang-kadang bila dengar dalam medsos ini, saya tak sebut siapa-siapa medsos, dah tudung pakai elok-elok berubah, boleh kata, saya nak murtad. Ada kan? Dalam tu. Tengok tuan-tuan. Dah tudung pakai, dah begitu cantik pakaian agama, tapi saya nak murtad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mari sama-sama kita angkat doa kepada Allah untuk kita kekal dalam keimanan. Yang tak elok di awal pun boleh jadi baik kalau Allah bagi hidayah kepadanya. Baik. Jadi, hati yang keras ini ada cara-cara mengobatinya. Kalau dalam konteks kitab ini, ada 4 perkara. Saya baca ringkas terjemahan tafsiran, kemudian membuang penyakit hati dengan cara hadir majlis ta'lim. Itu macam ni lah, dengar ilmu. Datang mula-mula duduk belakang sekali. Kalau ibarat masjid, duduk di kawasan dekat dengan dapur-dapur, ya, ataupun kawasan dekat dengan dengan kat wuduk. Tapi dia berubah ke dalam, akhirnya belakang tu imam. Akhirnya belanja tu imam makan sate. Itu yang untuk tu imam tu. Ya, baik. Yang kedua, banyak yang mati. Banyak yang akan mati. Yang ketiga, orang mati. Ini ni, dia sebut kitab kita ni. Yang keempat ialah ziarah kubur. Jadi, cara-cara ini kita akan
detailkan lagi selepas selesai Ramadan nanti, pada Syawal insya-Allah, mudah-mudahan. Itulah sekadar untuk hari ini. Maka yang berbaki, panjang cerita lagi. Selamat kita bertemu lagi bulan Syawal akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ada sikit-sikit. Okey. Ada soalan masuk sekarang ni. Adakah nas dalil kita ziarah kubur sebelum tiba takbir raya? Sebab roh akan kembali ke tempat asal di Lauh Mahfuz. Tuan-tuan sekalian, adakah nas dalil ziarah kubur sebelum tiba takbir raya? Tak ada nas tentang hal ini. Roh kembali ke tempat asal, roh tak akan balik kembali. Memang ada orang semacam tu. Dekat raya roh akan balik semula. Siapa yang kata? Orang Melayu kata, orang Jawa. Roh tak akan kembali pulang, kekal di alamnya. Jadi amalan ziarah kubur sebelum takbir raya ini amalan kebiasaan. Sebab adat menjadi adat, dah balik kampung ramai-ramai, jom ziarah kubur mak. Masa tu abang long bangah ada, sebab tu jadi budaya. Sebenarnya ziarah kubur tak ada masa yang tertentu dan waktu tertentu. Tak ada. Kalau berlaku, ia satu adat dan budaya masyarakat. Habis kalau tak ziarah kubur raya pun tak ada masalah. Habis tak ingat lepas keluarga. Dah balik kampung pergi ziarah lah. Jangan jadikan satu ibadat wajib. Dah ziarah kampung dah setahun sekali balik, pergilah kalau ada masa. Tak hari pertama, pergi hari kedua. Tak hari ketiga contoh, dah seminggu ke kampung, pergi hari ke-6 contohnya. Tapi jangan jadikan sebagai satu ibadat yang seolah wajib. Oleh kerana itu, galakkan juga takbir raya. Oh pula dah. Jadi kata di sini soalan, oleh kerana kita tak digalakkan menyegera takbir raya. Oh maksudnya takbir raya tak bermula kecuali ziarah kubur. Ini langsung kepada yang bersalah. Ini bukan hadis, ini amalan, adat kebiasaan setengah tempat agaknya. Tak ada. Takbir raya disegerakan dalam tempuasanya. Bukan tunggu nak pergi kubur baru takbir raya, tidak. Media cepat sangat menyatakan takbir raya. Apa ni? Perlu rasa sedih. Oh, ni tak betul. Ini pandangan yang tak tepat dan tolak ke tepi. Ya. Nak takbir raya kena ziarah kubur dulu. Mana sebelum negara ni takbir raya tak boleh buat awal ni, kena ziarah kubur belaka. Tak betul. Ini tiada nas sama sekali, tak ada hujah. Ini amalan hanya adat, bukan ibadat. Takbir raya untuk hari raya disegerakan. Takbir mursal atau muqayyad, itu cicit panjanglah. Baik, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارض عنا يا كريم اللهم تقبل منا إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم taqabbal ya karim. Kaedahnya tuan-tuan begini. Masalah sepatah je. Ziarah kubur ini tak diikat dengan mana-mana waktu, raya tak raya. Nabi ajar kita ziarah kubur pada bila-bila masa untuk ambil iktibar hal kematian. Itu saja. Wallahu a'lam.